Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah bagi tingkatan 1 dan kita akan menyambung lagi pembelajaran kita yang lalu pada bab 7 iaitu peningkatan tamadun India dan China. Baik, pada hari ini kita akan teruskan lagi untuk tajuk ini, tetapi untuk tamadun Cina. Okey, sebelum itu cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu kerana buku teks kamu merupakan salah satu rujukan yang cikgu gunakan, lebih merujuk kepada buku teks. Baik, apa yang akan anda pelajari pada hari ini adalah kita akan memahami peningkatan tamadun Cina dalam aspek pendidikan. Baik, sebelum ni kita dah belajar tentang tamadun India, bagaimana perkembangan tamadun ini dan lebih kepada bentuk perluasan kuasa. Tetapi untuk tamadun Cina ini dia lebih kepada aspek pendidikan. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat 146. Okey, kita teruskan lagi. Okey, di hadapan kamu ni adalah gambar calon pada zaman tamadun Cina, calon yang mengambil peperiksaan. Okey, gambar ni dia menunjukkan sistem peperiksaan yang dijalankan dalam tamadun Cina. Peperiksaan ini membolehkan seseorang menerima penghormatan dan peningkatan taraf sosial kehidupan yang lebih baik. Jadi dalam tamadun Cina ni dia lebih menekankan mengenai aspek pendidikan. Jadi bila ada pendidikan, kita layaklah untuk bekerja dalam sektor awam ataupun berada dalam hierarki tertinggi dalam taraf sosial. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tamadun Cina. Sebelum tu kita tengok pengenalan. Okey, untuk makluman kamu, tamadun Cina ni dia menunjukkan peningkatan yang begitu tinggi dan mengagumkan dalam pelbagai bidang lah, terutama dalam pemerintahan. Ni kamu boleh tengok ni sama ya dalam buku teks kamu pada muka surat 146. Okey, dalam bidang pemerintahan, pentadbiran, sistem ekonomi, teknologi, intelektual dan pendidikan. Okey, aspek pendidikan mengalami peningkatan yang pesat pada zaman pemerintahan dinasti Qin dan dinasti Han. Okey, untuk tamadun Cina ni dia ada dua dinasti yang terkenal iaitu dinasti Qin dan juga dinasti Han. Okey, pendidikan menjadi asas penting dalam kemajuan yang dicapai oleh tamadun Cina hingga membolehkan menjadi antara tamadun yang teragung di dunia. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tamadun Cina. Okey, macam biasalah kita dah belajar tamadun India sebelum ni, kita kena tahulah dekat mana dia punya lokasi dan perkembangan dia itu. Okey, tamadun Cina ni dia berkembang di sekitar sungai Huanghui. Kamu boleh tengok ni peta dia dekat bawah ni. Sama je dalam buku teks kamu. Okey, macam biasalah bila dah berkembang tepi sungai ni, sebab kita tahu sungai ni memang kedudukan strategik lah. Kawasan dia subur, jalan pengangkutan. Jadi sesuai untuk bina kerajaan. Okey, jadi kerajaan yang wujud pada masa tu adalah dinasti Qin dan dinasti Han. Ada dua. Ni kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, dinasti Qin ni dia muncul sebagai sebuah kerajaan paling utama lah di China. Masa tu pemerintah dia nama Raja Zheng. Raja Zheng dia memakai gelaran Maharaja Shi Huangdi. Okey, dinasti ni dia wujud sekitar 221 sebelum Masihi sehingga 206 Masihi dan mempunyai wilayah yang luas.
meliputi bahagian utara hingga ke Gurun Gobi dan juga selatan China bersepadan dengan Vietnam. Ni lebih kuranglah dalam peta ni. Okey, pusat untuk kerajaan ni di Xinjiang. Ni kamu boleh tengok dalam peta ni. Ni pun kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, Maharaja Shi Huangdi ni dia pemimpin dinasti Qing yang bertanggungjawab lah dalam menyatukan China. Ni gambar dia kat bawah ni. Kestabilan dalam bidang politik wujud pada zaman dia membolehkan peningkatan berlaku dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Okey, kita teruskan lagi. Okey, habis je dinasti Qing ni, dia diganti dengan dinasti Han antara tahun 206 sebelum Masihi hingga ke tahun 220 Masihi. Yang mengasaskan dinasti ini adalah Liu Bang. Nama dia Liu Bang. Dia memakai gelaran Maharaja Gaozu. Ni kamu boleh tengok dalam teks kamu pada muka surat 147. Okey, dinasti ini dia bentuk upaya yang luas lah, meliputi utara China, sempadan Vietnam di selatan dan bahagian utara Korea di sebelah timur serta Turkistan di bahagian barat. Dinasti Qing ni, dinasti Han ni dia terbagi kepada dua. Ini kadang-kadang ditanya dalam soalan, iaitu Han awal dan yang kedua adalah Han akhir. Okey. Masa zaman Han awal, pusat pemerintahan dia di Chang'an. Ni gambar atas ni. Chang'an ni dalam peta ni. Masa zaman akhir, pusat pemerintahan dia terletak di Luoyang. Okey, dinasti Han ni dia menunjukkan peningkatan dalam bidang perdagangan melalui pembukaan laluan sutera. Masa tu orang berniaga sutera. Sutera ni guna untuk apa? Untuk buat kain lah. Okey, jadi Maharaja Han Wudi ni dia memerintah antara tahun 140 sebelum Masihi sehingga ke 87 sebelum Masihi. Jadi laluan sutera ni merupakan laluan perdagangan daratan yang paling panjang lah, daripada China sampailah ke Empayar Rom. Ni kamu tengok dekat bawah ni, dalam peta ni. Daripada China sampailah ke Empayar Rom. Dinasti Han ni dia memang terkenal lah dalam sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam sebagai daripada perkembangan dalam sistem pendidikan. Okey, pada zaman kita sekarang pun, kita nak jadi penjawat awam pun kita kena melalui temuduga peperiksaan. Jadi benda ni adalah orang kata apa? Sebagaimana yang pernah dilakukan dahulu. Okey, ni gambar Maharaja Han Wudi. Ni. Okey, kita teruskan lagi. Okey, perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Okey, pendidikan di China ni dia bermula sejak zaman dinasti Shang. Dinasti Shang dan berkembang ketika dinasti Zhou. Okey, jadi pada masa tu ada ramai ahli falsafah. Salah seorang yang terkenal tu nama dia Confucius. Ni gambar dia, Confucius ni. Confucius. Dan dia ni menjadi perhatian lah dalam seluruh masyarakat. Dia ni terkenal dengan karya dia, iaitu Lun Yu dan Analects. Ni ada dua ni. Tengok yang cikgu bold kat ni. Jadi ajaran yang dia bawa ni nama dia ajaran Confucianisme. Ni pun kadang-kadang ditanya dalam soalan dan dia terus kekal sehingga hari ini. Ajaran Confucianisme ni sampai hari ni ada. Ni gambar Confucius. Ni bawah ni. Okey. Tengok yang bawah ni pula. Ni kamu boleh tengok dalam muka teks kamu juga. Muka surat 148. Okey, tengok yang bawah ni. Pada zaman dinasti Qing, pendidikan menekankan aspek pemahaman perundangan. Maknanya masa dinasti Qing ni belajar pembelajaran mengenai pendidikan lebih menekankan aspek perundangan. Yang mengasaskan dia ni dalam gambar ni nama dia Han Feizi.
Jadi dia utamakan ketegasan dalam undang-undang untuk tujuan apa? Untuk kawal tingkah laku manusia. Jadi bila ada undang-undang, kita boleh kawal tingkah laku manusia. Bila tak ada undang-undang, orang ni bebas nak buat jahat lah apalah. Jadi bila ada undang-undang, dia lebih terkawal. Jadi Han Feizi ni dia menekankan lebih kepada perundangan, iaitu ketegasan kepada undang-undang. Jadi sistem pendidikan pada dinasti Qin ini lebih tersusun apabila Maharaja Shingguangdi dia seragamkan sistem tulisan. Jadi masa zaman dinasti Qin ni dah ada tulisan. Okey, habis dinasti Qin sambung dengan dinasti Han. Jadi masa dinasti Han ni dah ada sekolah tinggi di Chang'an. Tadi mana tadi Chang'an tadi? Ni di Chang'an ni dah ada sekolah tinggi. Jadi penekanan lebih memberi kepada ajaran Confucianisme. Siapa yang bawa tadi ajaran Confucianisme ni? Ni Confucius. Jadi diikutilah lepas tu ada penubuhan sekolah yang sama pada peringkat daerah dan juga wilayah. Jadi pada zaman dinasti Han ni, ada seorang insan nama dia Cai Lun. Ni dalam gambar ni. Cai Lun ni dia mengkaji dan dapat menghasilkan satu teknologi pembuatan kertas yang menggunakan campuran kulit pokok, serpihan kain, rami kain dan jaring. Jadi masa tu meningkatkan lagi kualiti pendidikan sebab orang dah mula pakai kertas. Okey, jadi kamu boleh faham. Kita teruskan lagi. Okey, ada beberapa matlamat dalam sistem pendidikan yang dijalankan dalam tamadun Cina ni. Ni pun kadang-kadang ditanya dalam soalan. Sebab apa ada matlamat dalam sistem pendidikan ni? Yang pertama, bila ada pendidikan, kita boleh mentadbir negara secara cekap. Kalau orang tak ada pendidikan, boleh ke nak mentadbir? Contohnya kalau cikgu tak ada pendidikan, boleh ke cikgu nak mengajar kamu? Jadi tidak boleh. Yang kedua, dari segi kedudukan, hierarki sosial, orang yang ada pendidikan ni, orang yang terpelajar ni, dia akan terus berada di atas. Okey, baik. Jadi ada 5 matlamat sistem pendidikan dalam tamadun Cina. Ni kamu boleh tengok dalam teks kamu pada muka surat 149. Yang pertama, lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Yang kedua, mengekalkan ajaran Confucianisme. Yang ketiga, yang cikgu cakap tadi, dari kedudukan hierarki sosial untuk membezakan golongan elit dengan golongan rakyat. Maknanya orang yang berpelajaran dengan orang yang tidak berpelajaran. Yang keempat adalah memilih pegawai kerajaan. Siapa yang nak kerja dalam sektor kerajaan pada masa itu, mesti ada pendidikan. Yang kelima, memupuk nilai moral dan etika. Macam pada zaman dinasti Qin tadi kan, Han Feizi tu dia lebih menekankan tentang pemahaman perundangan dalam aspek ketegasan undang-undang. Jadi bila kita ada ilmu pendidikan ni, kita dapat memupuk nilai moral dan juga etika. Baik, jadi kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, muka surat 149. Jadi ada 3 tahap pendidikan. Macam kita lah sekarang. Dalam tamadun Cina ni, yang pertama adalah pendidikan rendah, yang kedua adalah pendidikan menengah dan yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Okey, ni pun kadang-kadang dia ada ditanya dalam soalan. Jadi pendidikan rendah ni dia tentang apa? Dia hanya menekankan untuk menghafal tulisan serta buku suci tanpa perlu faham makna dia. Okey, pendidikan menengah pula dia lebih kepada tumpuan untuk aspek menulis karangan dan juga sajak. Dan pendidikan tinggi dia dah
lebih kepada tahap untuk menterjemah dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat, tanggungjawab rakyat kepada kerajaan dan juga negara. Ini pun kadang-kadang ditanya dalam soalan. So, kamu kena tahulah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, peperiksaan. Okey, peperiksaan awam ni, dia antara benda yang paling penting dalam tamadun Cina ni. Peperiksaan awam ni, dia membolehkan seseorang menerima penghormatan dan tingkatkan taraf kehidupan sosial kepada yang lebih baik. Peperiksaan yang mula sekali diperkenalkan masa Maharaja Wu dalam dinasti Han. Masa dinasti Qin tadi belum lagi, dalam dinasti Han. Okey, dan dimansuhkan oleh Maharani Dowager Cixi pada selepas tahun 1905. Ni gambar dekat bawah ni. Okey, kita teruskan lagi. Baik, terdapat beberapa ciri dalam sistem peperiksaan perkhidmatan awam ni. Jadi ni pun kamu boleh baca dalam buku teks kamu, muka surat 151. Cikgu ambil sama je dengan buku teks kamu. Okey, peperiksaan dia ni berbentuk sangat kompetitif. Yang boleh menduduki peperiksaan ni hanya lelaki saja. Tak kira lah dia punya latar belakang dia, orang kampung ke, orang bandar ke apa ke, status sosial dia macam mana. Lepas tu dia mesti kekalkan tradisi budaya Cina, terutama ajaran Konfusianisme yang dibawa oleh Confucius. Okey, larangan dalam bentuk perubahan, mana tak boleh ubah bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu ni. Okey, lulus peperiksaan adalah matlamat pendidikan bagi seseorang anak lelaki. Sebab cikgu dah cakap tadi, ciri-ciri dia yang dibenarkan untuk ambil ni, calon ni adalah lelaki. Siapa yang orang kata apa, pandai, boleh ada potensi dah boleh untuk ambil peperiksaan ini. Okey, orang yang ada potensi ni selalunya akan terima tajaan daripada penduduk kampung dia. Sebab dia akan jadi wakil untuk naikkan nama keluarga, kaum dan juga kampung dia. Okey, peperiksaan ni bukan sebarang peperiksaan. Dia dikawal dengan ketat. Tadi cikgu dah tunjuk tadi gambar tadi. Ni gambar macam ni peperiksaan dia. Ni. Ada orang yang mengawal. Okey, dilaksanakan di seluruh empayar secara serentak. Tak boleh meniru. Siapa meniru akan dikenakan hukuman. Siapa yang menipu, calon tu akan dikurung. Dia dijalankan dengan ketat. Okey, siapa yang lulus dan cemerlang akan diserapkan ke dalam sistem perkhidmatan kerajaan, akan jadi pejabat awam lah pada masa tu. Okey, peperiksaan dia ni berkisar tentang, maksudnya kena ada pengetahuan tentang kandungan buku, iaitu 4 buku, The 4 Books, dan juga 5 kitab, iaitu The 5 Klasik yang dikenali sebagai 9 buku suci. Okey, ini kamu kena tahu juga sebab kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Terdapat 3 tahap dalam peperiksaan perkhidmatan awam. Yang pertama iaitu Ziu Chai, yang kedua Juren, dan yang ketiga adalah Jishi. Ini kamu boleh tengok dalam buku teks kamu pada muka surat 152. Ciri-ciri ini kamu boleh baca. Ini tidak perlulah cikgu untuk terangkan. Tapi mungkin kadang-kadang akan ditanya dalam soalan. Okey, apa yang jadi kepada calon yang telah menduduki peperiksaan ini? Okey, calon yang lulus dengan berjaya
akan diserapkan ke dalam perkhidmatan awam. Automatik akan jadi penjawat awam dan dia memiliki pelbagai lah keistimewaan. Macam kita sekarang, macam cikgu jadi cikgu ni sebagai seorang penjawat awam, jadi ada pelbagai keistimewaan. Okey, kalau mengikut pada yang diceritakan seperti dalam kotak ini, calon ni akan memperolehi pelbagai dia punya macam signifikan lah, dia punya tanda dia. Contohnya butang keemasan yang dilekatkan pada topi sebagai simbolik dia sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah dan dapat menyertai majlis santapan diraja. Okey, itu untuk tahap pertama. Okey, siapa yang lulus peperiksaan tahap kedua, dia akan memperolehi butang keemasan dan mendapat jawatan kerajaan dalam kerajaan. Rumah dia akan ada tanda nama yang diletakkan di pintu dan mempunyai kaki tangan pengiring. Special tak specialnya, itu yang tahap 2. Bagi yang lulus tahap 3 pula, dan dia akan mendapat kedudukan dan juga pangkat yang tinggi dalam kerajaan, memperolehi pelbagai keistimewaan, bukan saja dirinya tetapi keluarga dan juga kampungnya. Sebab itulah orang pada masa tu, pada zaman tamadun Cina ni, pada dinasti ni, orang berlumba-lumba untuk membolehkan diri bagi menduduki peperiksaan untuk meningkatkan orang kata apa, hierarki dalam status sosial dia. Okey, yang selebihnya kamu boleh baca. Okey, jadi yang terakhir ni adalah nak tunjukkan bagaimana proses membuat kertas. Siapa yang asaskan pembuatan kertas ni? Yang tadi tu ni Cai Lun. Okey, ni sebagai contoh je lah. Jadi macam mana dia hasilkan kertas ni? Ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu pada muka surat 153. Daripada kulit pokok, rami kain dan jaring ikan, dia rendam dalam air, kemudian dia rebus, lepas tu dia kumpul rebusan tadi, dikacau hingga cair, lepas tu dihamparkan pada tikar, dijemur tengah panas dan akhirnya sehingga menjadi kertas yang sudah siap disusun. Kertas itu digunakan di dalam peperiksaan. Okey. Setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang mana pelajar cikgu, kamu perlulah lengkapkan pautan Google yang telah cikgu sediakan. Gunakan pengetahuan yang telah cikgu bagi daripada video yang kamu tonton ini. Gunakan juga buku teks kamu sebagai bantuan kamu untuk menjawab soalan. Cikgu akan rekodkan penglibatan kamu. Okey, kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang bagi bab 8. Bab 8. Sehingga bertemu lagi, jangan lupa like dan subscribe channel cikgu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.